Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusuf Simbang Kari. Alright, so hari ni kita ada interesting sikit. Kita sentuh pasal La Liga lah. Alright, sebab sebelum ni kita just tengok apa yang jadi dekat EPL je. Actually one of the biggest team bagi aku season ni akan buat haul betul-betul untuk transform dia punya team is Barcelona. Obviously lah, sebab dia punya manager pun baru lagi masuk, tak dapat betul-betul full summer. And banyak gila aku rasa macam panic buy lah masa Januari hari tu. And aku rasa sudah sampai masa lah untuk Xavi betul-betul evaluate team dia. Sebab ialah dalam Januari kau ni susah sikit untuk kau evaluate team kau. Kau boleh evaluate tapi kau tak boleh buat banyak sangat perubahan lah. Sebab nanti dari segi registration player untuk competition yang kau tengah main dalam season tu susah. Tak silap aku macam tak boleh tukar like more than 5 players ko, something like that. Aku tak boleh register berapa tah new player. So season ni aku memang rasa Mamat ni akan buat haul yang besar. Sebab cara dia main dulu masa kat bawah Guardiola, kita tahu lah lebih kurang sama macam Cruyff system kan. Dia pakai 4-3-3 ni, aku rasa dia guna benda yang sama lah. And aku rasa experience dia masa dekat club sebelum ni memang banyak gila tolong dia, right? And sebabkan tu kita akan evaluate team Barcelona tu season ni, right? Tidak, Xavi pun dia dah cakap di dalam press conference dia akan make sure 1 tahun je untuk ambil masa Barcelona untuk compete balik untuk top competition macam Champions League and La Liga bagai. And aku rasa memang betul lah, sebab aku rasa actually team ni bagus je, just perlukan masa. And bila team kau dah selalu banyak sangat duit and banyak sangat menang, kau just selesa kau dah lupa and korang punya principle ataupun filosofi, and kau just focus on nak beli player yang paling rocket. And benda ni sama je jadi kat most clubs kan. Bila dah berjaya dia akan jadi masalah yang sama. Semua akan jadi bila dia naik dah berjaya, akan sampai satu tahap shot sendiri ni akan jadi satu kejatuhan yang meroket membulangkan dah, right? Start dengan keeper, aku rasa memang akan maintain lah. Walaupun dia tak ada competition sangat untuk position ni, tapi still dia punya perform tip top level lah. Nampak sangat lah dia nak try untuk bantai Neuer dapatkan number 1 spot for Germany dalam World Cup nanti. Kita tengok lah guys, right, berjaya ke tak. And on the right back, kat sini lah aku akan suggest signing yang pertama. Okay, obviously lah sebab Sergio Des ni macam banyak sangat injury crisis sama dengan Musa Wek. Once dah injured, and actually kalau kau tengok balik, kalau injured yang perkenaan lutut ataupun Achilles ni kan, dia akan memang main dengan mental tau. So walaupun player tu meroket macam mana pun and dia get back daripada dia punya injury yang teruk, susah ke actually nak mental overcome benda tu kan. Tapi tak mustahil lah. Aku tengok Van Dijk walaupun injury teruk, dia macam boleh comeback kan. So aku rasa tak mustahil, tapi tak nak lah ambil jalan yang bahaya. Sebab tu lah aku tengok walaupun ada 2 defender lah sekarang ni dekat Barcelona, Xavi masuk dia nak sign siapa guys? Dia suruh sign right back baru, Dani Alves. Sebab nampak apa? Satu memang sebab injury tak sustainable. Satu lagi dia nak defender yang main style Dani Alves. Bagi aku Sergio Des dengan Musa muda lagi, dia boleh lagi nak olah player tu untuk main cara dia. Perlukan seorang lagi lah just in case ada lagi apa-apa masalah injury. Sebab aku rasa Dani Alves pun dah tua. So bila kau dah tua ni, kau susceptible kepada injury selagi lah. So aku rasa signing yang pertama yang kena buat adalah Cesar Azpilicueta. Nak get back from the top. Mamat ni pemenang EPL, pemenang Champions League, experience memang meroket. Kau nak faham dia ex-captain, so mentality yang dia bawa tu adalah mentality yang lain daripada team ni yang sekarang. Sebab banyak players muda kan dekat Barca, and perlukan someone like him lah. Sebab yang sama juga aku rasa kenapa Xavi bawa balik Dani Alves untuk centre back position. Kita tahu Gerard Piqué pun dah tua krepot, right? So nak rely on player macam tu macam tak sustainable lah. Walaupun ada banyak cover actually untuk centre back, tapi kita nak cover yang meroket, alright. Dah confirm Andreas Christensen masuk, tapi bagi aku dia bukan world class defender. Aku rasa untuk setakat macam mana dia main dekat Chelsea, itu bukan every single game. Sama juga macam tu aku rasa dia perlu main kat Barca lah, just to compete for the place. So, aku rasa Andreas Christensen perlukan competition untuk bring the best out of the player lah. So disebabkan tu aku akan suggest centre back seorang lagi. Aku tak nak cakap Jules Koundé, sebab aku rasa Koundé akan pergi Chelsea. Sebab satu lagi aku cakap, memang dah lama link dengan Koundé Barca, sama juga macam Chelsea. Tapi masalah sekarang ni, kau tahu krisis Barca 1 bilion baru ni hari tu aku tak rasa diorang akan spend duit yang banyak macam ni lah. Melainkan diorang jual banyak players. Walaupun diorang jual susah lah, aku rasa nak compete dengan Chelsea. Chelsea financial situation sekarang ni, baru lagi dengan owner baru. Yang aku boleh fikir yang paling logically, Lisandro Martinez. Sebab dia pun daripada Ajax, gameplay Netherlands, yang tanyalah macam mana kan. And dia pun muda lagi, boleh compete dengan defender yang ada sekarang, Langley bagai semua tu. Actually better than Clement Langley, yang boleh compete dengan Christensen untuk the place. Sebab aku rasa fikir akan stay dalam first 11. Signing ketiga, kita akan tengok dekat left back. Sebab kenapa left back ni, alright, aku dah kesian dah tengok si Alba ni, alright. Dia ni aku tengok, aku rasa kesian. Kau tahu kenapa? Sebab banyak game dia ni dah tua, alright. Yelah memang jarang injured, tapi still aku nak ambil risiko. Aku masa dah ACL cabut, sebab penat sangat, baru aku nak fikir 10 kali ke tak kan. Aku ingat game masa player ni kecoh gila kat Barca. So Barca tak puas hati gila dengan board Barca. Lagi-lagi si Laporta tu kan, semua gila memang best gila Mamat ni. Sebab jual Mamat ni, yelah sebab kau punya talented player and boleh jadi first 11 kalau kau betul-betul jaga dia, betul-betul bagi dia chance kan. Tapi tak, kau bagi dia pergi keluar jauh-jauh and nak datang balik memang mahal lah macam biasa lah. Tapi kenapa aku suggest dia satu lagi? Sebab Mamat ni
daripada La Masia. Dia ada kelebihan yang mana aku rasa Xavi memang suka sangat-sangat. Siapa? Alex Grimaldo. Bagi aku antara dua lah, Alex Grimaldo dengan Jose Gaya. Tapi masalahnya Jose Gaya aku rasa memang akan mahal lah, sebab dia pun main kat La Liga sekarang ni. Dia ada experience La Liga tu yang berharga. Umur dia lebih kurang sama dengan Alex Grimaldo. Tak silap aku 2 tahun macam tu. Tapi aku rasa Alex Grimaldo akan lagi murah. Tak silap aku dah confirm dia tak nak sign contract bila contract dia expired next season. So kalau nak dapatkan dia free memang next season, tapi aku sedang perlukan season ni juga. Bayarlah sikit lebih untuk dapatkan dia. Memang Mamat ni wingback yang sangat-sangat dynamic. One of the best wingbacks, one of the best crosser, one of the best passer. Yelah pada La Masia kan. Kalau kau tengok game dekat Benfica memang kau tahu lah. Signing kelima yang aku akan sebut lagi, aku rasa disebabkan tu Mamat ni memang kena sign juga, right? So Mamat ni memang provider from the left back side. Lebih kurang macam Jordi Alba yang lagi muda, yang lagi laju sangat dia ni. Frankie De Jong kacau ke tak? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Nampak macam takkan caw sebab mesti mahal, tapi lama betul rumours dengan MU ni, so mungkin juga dia caw. Tak mustahil lah, right? Aku akan terkejut actually kalau dia caw, sebab dia caw pada tim Champions League untuk masuk ke tim Europa League, tapi sebab dia sign Erik Ten Hag ke apa, right? Tapi tak apalah sebab ada Frank Kessie. Tapi actually Kessie lebih kepada box to box midfielder, lebih macam sama macam Thomas Partey. Dia ball carry yang meroket, and at the same time ball winning midfielder yang paling kesisan, right? Tapi dia still perlukan CDM. Tak apa, kau tahu ada si Mamat yang legend ni, right? Sergio Busquets underrated gila dia ni, tak boleh turah. And dia slow tapi tak kisah. Orang cakap orang selalu bash sebab dia slow. Bagi aku tak ada masalah. CDM nak laju tu apa, kalau aku pandai positioning tak payah laju pun, right? Sebabkan tu boleh je maintain dia ni, tapi kita perlukan backup lah untuk dia ni. Kita tahu kalau Frankie De Jong betul-betul caw, memang betul-betul serius perlukan backup. Tak, yang lain tak bukan either Wilfred Ndidi. Tapi aku tak rasa Wilfred Ndidi ni lah. Aku tak suggest. Yang aku suggest Ruben Neves. Ruben Neves paling sesuai. Aku dah tak boleh fikir player lain yang paling sesuai. Cuma masalah Ruben Neves ni tu sikit lah daripada Wilfred Ndidi. Tapi setakat nak tunggu lagi 2-3 tahun, mesti ada budak-budak La Masia yang boleh main CDM ni. So budak-budak La Masia yang meroket. So sementara tunggu tu, aku rasa boleh gunakan dulu Ruben Neves ni. And taklah semahal Wilfred Ndidi lah, sebab dia tua sikit daripada Wilfred Ndidi. Ndidi pun mungkin takkan dapat main role yang macam mana Xavi nak. Pada masuk banyak juga dia try implement balik tiki taka tu. And aku tak rasa Wilfred Ndidi boleh perform. Saya ni yang kelima, aku tak faham kenapa diorang kena link dengan Rafinha. Sebab aku rasa Rafinha overrated. Mungkin boleh cakap sebab dia main kat tim yang tak sangat-sangat meroket Leeds kan, macam banyak masalah last season. Tapi at the same time dia still boleh berjaya bawa Leeds survive relegation battle. Aku rasa players yang ada sekarang ni cukup dah untuk Xavi actually kan. Sebab kau tengok dia nak sign dah kontrak baru dengan Ousmane Dembele, and dia ada Ferran Torres, dia ada Ansu Fati, dia ada Pedri. So aku rasa dah cukup. Walaupun Pedri boleh main centrally, tapi dia boleh main wide juga at the same time kan. Baik dia orang panggil Ilyas Akhomah daripada La Masia. Mamat ni aku cakap aku next big thing tau. Sebab almost every season Barca keluarkan next big thing ni, daripada si Fati ke si mana Pedri. Gavi pun ada lagi, tapi Gavi lah yang ni memang lebih central lah banding dengan Pedri. Pedri boleh go wide lagi sikit. Background jimat duit, sebab kalau nak sign si Rafinha ni memang mahal, krisis duit lagi. Aku tak tahu lah macam mana Xavi nak convince si Laporta untuk bagi dia duit banyak. Atau aku tak tahu. Aku tu risau kalau masa dia spend duit besar and nampak result, dia akan ketagih dengan spend duit besar. Xavi pun tahu dah La Masia ni sebenarnya meroket, sebab tu banyak gila chance dia bagi dekat La Masia ni, sebab dia pun sendiri daripada La Masia. Disebabkan tu aku simpan signing yang kelima ni adalah untuk striker. Sebab Auba pun dah tua. Auba punya tua ni nampak dia dah punya kesan dia tua. Kita nak play tua yang experience yang tak nampak kesan tua, right? So antara dua je, either Cavani. Tapi Cavani aku rasa nak balik South America. Sebabkan tu aku akan suggest Robert Lewandowski. Sebab aku tak boleh fikir dah play lah. Aku try macam fikir siapa lagi kan. Memang tak ada dah. Dia perlu dapat Lewandowski. Memang kelebihan Lewandowski memang nak masuk pun. Memang close tak silap aku dah dia punya transfer ni. Dan korang dapat Lewandowski bukan next 1 tahun lagi Xavi. Tak pasal next season dia nak compete terus ni for the La Liga. Serius. Kalau tak aku dah terbayang-bayang nak link up antara Grimaldo dengan Lewandowski kalau dua-dua player ni masuk. So macam dah Hala Madrid risau lah tengok Barca kalau sign semua players ni, right? And kau kalau fans Barca yang kau nak lagi siapa saya sembang kat sini?